Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila kubur wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat والمعلمين والمعلمات كلهم أجمعين شون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا مرزوقين حمدا مقبول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أمسينا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملتنا أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمي وناور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Jami' Kampung Barik Warijau serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal. Yang dihormati barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Kapari-kapih waras, alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ia telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung. Terutamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah dikurniakan nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama solat fardu maghrib berjemaah.
Sementara kita menanti waktu isyak, kita duduk sebentar di dalam majlis ilmu. Kerana saya teringat di dalam kitab Zubdatun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan di dalam hadisnya, wa ruwiya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man salla salatal ma'al jamaah wa jalasa fi halqatil ilm wa sami'a kalamallah wa amila bihi a'tahu Allah Ta'ala sittata asya. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang bersolat berjemaah dan duduk di kalangan majlis ilmu, yakni mengaji, serta mendengarkan kalamullah, yakni ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengamalkannya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya 6 perkara. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW telah menghabarkan kepada kita, kalau kita buat 4 perkara ini, Allah Ta'ala bagi 6. Ya. Gawe papat untuk 6. Bukan gawe papat untuk papat. Gawe papat untuk 6. Ya. Apa yang papat kui? Pertama, iaitu solat berjemaah bersama imam. Terutamanya solat fardu 5 waktu. Kemudian dah solat berjemaah, kemudian tuan-tuan duduk. Yang kedua duduk. Wa jalasa fi halqatil ilm. Duduk dalam majlis ilmu. Macam tuan-tuan lah. Alhamdulillah. Dah solat berjemaah. Kemudian duduk dalam majlis ilmu. Kemudian yang nombor 3 dibuat apa? Wa sami'a kalamallah. Mendengar ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Tadi saya dah baca suratul Al-Ahzab ayat 45 hingga 47. Kemudian yang keempat apa dia? Wa amila bihi a'tahu, mengamalkan akan ilmu yang dipelajari. InsyaAllah kita berazam, apa yang kita belajar ini mudah-mudahan kita dapat amalkan. Gawe papat perkara tadi, Allah Ta'ala bagi 6. Itu kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sekiranya beramal, pahalanya dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertamanya, Allah Ta'ala kurniakan apa kalau buat 4 perkara tadi? Pertamanya, Allah Ta'ala kurniakan warisku minal halal, kata Rasulullah. Allah Ta'ala berikan rezeki yang halal. Kita buat tadi tuan-tuan, solat berjemaah. Yang keduanya duduk majlis ilmu, mendengar ayat-ayat Quran dan mengamalkan akan ilmu yang dipelajari. Pertama, Allah Ta'ala kurniakan menarik rezeki yang halal. Rezeki ni ialah bermacam-macam bentuk lah. Ya. Buat 4 perkara ini, insya-Allah dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Ya. Yang keduanya, buat 4 perkara tadi, wa yanjuna min azabil qabr, terselamat daripada siksa kubur. Selain daripada tuan-tuan amalkan membaca suratul Mulk sebelum tidur. Selain tuan-tuan membaca doa selepas membaca tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Tuan-tuan tambah lagi setidak-tidaknya mohon 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu di antaranya. Dan supaya terselamat daripada fitnah kubur tadi. Wa min Allahumma inni na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Selain daripada supaya terselamat daripada azab kubur, buatlah 4 perkara tadi. Apa dia? Solat berjemaah, duduk majlis ilmu, mendengarkan ayat Quran, mengamalkan akan ilmu yang dipelajari. Selamat daripada azab kubur. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Nabi. Bukan setakat sahabat Nabi, malah dia juga adalah anak menantu Rasulullah. Sayyidina Utsman berkahwin dengan anak Rasulullah 2 orang, salin tikar. Ibaratnya salin tikar. Yang mana Sayyidina Utsman ni diceritakan tuan-tuan, apabila dia teringat kubur, menangis. Lagi-lagi kalau nampak jenazah diusung. Jenazah diusung, dibawa tanah perkuburan, Sayyidina Utsman menangis, guguk, kadang-kadang sampai pitem. Tuan-tuan kalau teringat kubur, ada nangis tak? Tuan-tuan kalau lalu kubur, ada rasa macam
Sedih gitulah. Ada? Tuan-tuan diam ni memang ada lah tuan-tuan. Kadang-kadang lalu kubur buat bodoh aja. Bukan tuan-tuan, beri salam pun tak. Yang budak-budak muda pula lalu kubur, makin bakar-bakar pula naik motor. Ngeng. Ada tengok aja si budak-budak ni. Suka kau bakar-bakar. Kau tahu besok macam aku dalam kubur, baru kau tahu ngeng betul. Kita kadang-kadang lalu kubur pun tak beri salam. Walaupun dia jawab, tapi kita tak berkendakkan mendengar jawapannya. Iaitu kita setidak-tidaknya Assalamualaikum ya ahlal kubur. Doakan lagi yaghfirullahu walana walakum antum salafuna wa nahnu bil asar, contohnya. Kemudian hadiahkan suratul Fatihah ataupun baca suratul Ikhlas 3 kali kepada semua ahli kubur. Oh, sukanya dia. Lepas tu kita mati. Kangkah ciki rupanya wis ninggal. Dia kan selalu melewati kubur, beri salam kalau kita kabeh. Dia orang lali baca ke Fatihah untuk kita. Yuk nilai ibarat kau ngono lah. Kangkah cika mang ninggal. Wah, biar rasa nunggang motor orang pernah beri salam, membakar yo reti gue ning kubur. Ibarat kau ngono lah. Sayyidina Utsman dia menangis. Kadang-kadang dia sampai nak jatuh pitam apabila teringat kubur. Lagi-lagi nampak jenazah dibawa tanah perkuburan. Kerana apa? Sayyidina Utsman teringat setiap kali dia tengok kubur, dia teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzili min manazilid dunya. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru wa illam yanju minhu fama ba'dahu asad." Kubur itu adalah tempat pertama dari beberapa tempat di akhirat dan tempat terakhir daripada beberapa tempat di dunia. Barang siapa yang selamat daripadanya, maka apa-apa yang sesudahnya akan lebih ringan. Dan barang siapa yang tidak selamat daripadanya, maka apa-apa yang sesudahnya akan menjadi lebih dahsyat. Kenapa Sayyidina Utsman menangis? Sedih. Sebab dia dengar sabda Nabi tadi. Kubur ini adalah perhentian yang pertama, proses yang pertama nak menuju ke syurga Allah. Sebelum nak pergi berhimpun di padang mahsyar, berlakunya kiamat, berhimpun di padang mahsyar, menerima suratan amal, yaumul hisab, yaumul mizan, di telaga Al-Kausar contohnya, di titian sirat. Pertamanya daripada alam kubur. Stesen pertama di alam kubur tu untuk menuju ke akhirat. Kalau dekat kuburnya kata Rasulullah wis kepenak, masuk kubur, soal jawab muka nakir dapat jawab. Silat-silat tak disoal contohnya. Masuk dalam kubur tak kena himpitan kubur yang keras, kena himpitan kubur yang lembut contohnya. Masuk kubur walaupun 4-6, lebarnya 4, panjangnya berapa? Tengok panjangnya, dalamnya 6 kaki betul, lebih kurang lah. Tapi masuk kubur luasnya sejauh mata memandang. Masuk kubur seperti keadaannya taman-taman surga. Kalau wis kubur wis kepenak, maka proses seterusnya kata Rasulullah akan mudah. Dia umul masanya pada masar akan mudah, dihisap amalannya akan mudah, dapat suratan amalnya sebelah kanan. Apabila amalan kita ditimbang di Al-Mizan mudah, dan menuju surga Allah akan mudah. Tapi kalau dekat kuburnya menjadi salah satu gaung api neraka, dekat kuburnya dihimpit dengan himpitan yang keras contohnya, soalan munkar nakir tak boleh jawab berulang-ulang kali contohnya, maka proses seterusnya pun akan menjadi susah. Sebab itulah Sayyidina Utsman ni kalau teringat kubur dia menangis. Kadang-kadang nampak jenazah sampai pitam tuan-tuan. Tapi apabila diceritakan akhirat, kenapa tak menangis macam ingat kubur wahai Sayyidina Utsman? Kata Sayyidina Utsman, kalau cerita tentang, minta maaf, cerita tentang neraka aku tak menangis sebab apa? Sekiranya seseorang hamba itu masuk neraka, ada kawannya lain. Tapi kalau masuk kubur, sorang-sorang, tak ada kawan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita terselamat daripada azab kubur.
rajinkanlah buat 4 perkara yang saya sebutkan tadi. Yang ketiganya, orang yang buat 4 tadi Allah Ta'ala bagi apa tuan-tuan? Iaitu wayu'ta kitabahu biyamini, diberi suratan amalannya, catatan amalannya daripada sebelah kanan. Masya Allah, tabarakallah. Yang keempatnya, wa ya'muru 'alal siratil kalbarki khatif, dapat meniti titian sirat, lajunya seperti kilat menyambar. Yang kelimanya, kalau buat 4 perkara tadi, wa yahsaru ma'an nabiyyin, besok dibangkitkan oleh Allah bersama-sama para nabi dan para rasul, dimasukkan surga bersama Rasulullah. Kan ada sahabat Nabi tuan-tuan, sahabat Nabi ni satu malam dia tak boleh tidur. Ya, satu malam ni sahabat Nabi ni tak boleh tidur. Nama sahabat tersebut, tak silap saya namanya Sauban. Satu malam ni, pada satu malam Sauban orang rasa turu, gelimpang rono, gelimpang rene. Tuan-tuan kalau tak boleh tidur, pernah menghadapi tak boleh tidur ni? Nak dapat keputusan pilihan raya, tak boleh tidur. Contohlah, gelimpang rono lah, dah pukul 10 kok baru berapa anu aja menang. Oh, lemes ada delok kan. Tak boleh tidur, memenangkan nasib negara. Arah tuju. Contohlah tak boleh tidur. Ataupun saya tak boleh tidur, kenapa? WhatsApp tunangnya tak jawab-jawab. Dah ada orang lain ke apa ni? Contoh, tak boleh tidur. Ataupun tak boleh tidur, sawit ni curi orang ke tidak ni? Tadi dah petik petang, kau tadi angkat-angkat lori ni, gelibak rono, gelibak ni, kena dicolong ke piye. Orang iso turu pergi. Itu saya lah tuan-tuan. Tapi Sauban tak boleh tidur bukan macam saya. Sauban tak boleh tidur kerana apa? Kapan ada awan? Kapan ada isu? Maksudnya, dia tak sabar nak jumpa Rasulullah. Sauban ni tuan-tuan hadirin hadirat, waktu siang hari dia banyak masa, menghabiskan masa bersama Rasulullah. Manakala pada waktu malam, barulah dia berpisah dengan Rasulullah apabila Rasulullah balik ke rumah. Barulah Sauban balik rumah. Apabila balik rumah, itu yang dia tak boleh tidur. Dia tak sabar-sabar nak bila siang nak jumpa Rasulullah. Lepas tu dah tak boleh tidur, dia teringat pula, terlintas dekat fikirannya, ini dekat dunia. Aku tak jumpa Rasulullah sekejap saja waktu malam. Kalau ditakdirkan aku panjang umur, besok pagi, waktu siang aku boleh jumpa lagi Rasulullah. Tapi kalau besok naik akhirat, kata Sauban, dia terfikir dalam fikirannya, kalau dekat akhirat besok, Rasulullah sudah barang tentu masuk surga. Tapi kalau sekiranya aku ditakdirkan masuk neraka, macam mana nak jumpa Rasulullah? Lagilah dia tak boleh tidur. Lalu Sauban terfikir lagi, kalaulah sekiranya aku masuk surga, kemungkinan tak sama tahap surganya dengan Sauban. Mungkin Rasulullah masuk surga nombor 1, Jannatul Firdaus. Mungkin aku surga nombor 8, Darul Maqamah. Mungkin Darussalam, mungkin Darul Jalal, mungkin Jannatul Adnin. Tak sama tingkatan dengan surga Rasulullah. Macam mana aku nak jumpa Rasulullah? Lagilah tak boleh tidur tuan-tuan. Jadi Sauban ni tak boleh tidur tuan-tuan, kerana rindunya, cintanya, kasihnya pada Rasulullah. Dia nak berharap sangat supaya dia besok masuk surga bersama-sama Rasulullah. Lalu apabila waktu subuh dia tak tidur, tuan-tuan, walaupun dia tak tidur semalaman, Sauban boleh pergi solat subuh berjemaah. Dan Sauban ni sahabat Nabi yang datang kalau solat berjemaah, solat subuh terutamanya, iaitu sahabat yang paling awal kalau pergi ke masjid. Walaupun semalaman dia tak tidur. Kita kalau semalaman tak tidur, tak tidur kenapa? Nonton bola contohnya, Piala Dunia contoh. Sampai tak tidur satu malam. Sembahyang subuh ngedot. Orang lungo masjid, contohlah ya. Tapi Sauban malam tak boleh tidur, bukan nonton bola, kerana mikirkan besok dekat akhirat, besok masuk surga bersama Rasulullah ataupun tidak. Tapi solat subuh dia boleh hadir dalam keadaan matanya yang berwarna merah, kerana tak cukup kerana tak tidur. Sebab tu mata merah ni banyak sebab. Belahan tu raya merah, ngisap ganja merah,
Tapi Rasulullah Sauban mati merah kerana tak cukup tidur. Lalu Rasulullah tegur, "Wahai Sauban, kenapa matamu abang? Kenapa?" Kata Sauban, dia ceritakanlah apa yang berlaku. Malam tadi aku tak boleh tidur lah ya Rasulullah. Aku fikirkan besok kalau ada ke akhirat, kalau aku masuk neraka, minta jangan masuk neraka ya Rasulullah. Macam mana nak jumpamu dekat surga? Kalaupun aku masuk surga ya Rasulullah, aku tak sama tingkatan surga denganmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, masuklah aku surga bersamamu, sama-sama. Lalu Rasulullah menjawab apa? "Wahai Sauban, surga itu bukan milikku. Surga itu adalah milik Allah." Rasulullah tak boleh mempunyai jaminan dia masuk surga bersamanya. Lalu turunlah surah An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Tuan-tuan, kalau besok nak masuk surga bersama Rasulullah, dalam ayat ni disuruh apa? Kita disuruh bertakwa kepada Allah, disuruh bertakwa kepada Rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasulullah. InsyaAllah kita akan dimasukkan surga bersama-sama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat, buatlah 4 perkara tadi. InsyaAllah kita akan dibangkitkan oleh Allah dan masuk surga bersama Rasulullah. Dan yang akhir sekali, orang yang buat 4 perkara tadi, Allah Ta'ala binakan sebuah istana di dalam surga. Wa banallahu lahu baitan fil jannah min yakutatin hamra lahu arba'una baban. Allah Ta'ala binakan sebuah rumah dalam surga, istana dalam surga, yang diperbuat daripada batu yakut, ya, yang di istana surga daripada batu permata, dan indahnya begitu indah, dan mempunyai 40 buah pintu. Dia punya istananya besok di dalam surga. Sebab itu tuan-tuan, besok dekat ada amalan-amalan akan datang saya terangkan. Apakah amalan-amalan yang besok dekat surga dibinakan rumah? Apa amalan-amalannya? Di antaranya 4 perkara tadi. Buat 4 perkara tadi, besok Allah Ta'ala binakan rumah dalam surga. Dan pada malam yang berbahagia ini tuan-tuan, pada malam ini insyaAllah, saya sama-samalah, saya bukan nak mengajar tuan-tuan, kita ni dah berumur, tuan-tuan masih muda lagi. Saya dah 48 ya. Umur 48 ni dah tua lah tuan-tuan, jangan kata muda. 40 je dah kira tua. Sebelum 40 bolehlah dikata muda ya. Iaitu saya ingin membawa satu tajuk, siapakah golongan-golongan yang besok tidak bau surga, ya? Siapakah golongan-golongan yang di akhirat kelak besok tak bau surga? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, "Inna rihaha la yujadu min masiratin mi'atin am." Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Mauta. Apa kata Rasulullah? Bau wangi surga semerbak sampai menjangkau 100 tahun. 100 tahun tu kata ulama 100 tahun perjalanan di akhirat. Saya tak payah cakap 1 tahun perjalanan ke akhirat lah. Cuba tuan-tuan jalan besok pagi 100 tahun dekat dunia. Besok pagi mula jalan tanpa henti, non-stop lah, tanpa henti. 100 tahun agak-agak jalan sampai mana tuan-tuan? Sampai mana 100 tahun? Bukan sampai Mekah lagi, sampai kubur tuan-tuan. Umur pun tak sampai 100 tahun biasanya. Sampai kubur lah jawabnya. Bau surga tu wanginya, dalam hadis ni 100 tahun. Ada yang hadis lain 500 tahun. Ada dalam hadis lain 70 tahun. Ada dalam hadis lain 40 tahun. Perjalanan bau wangi surga. Senang cerita, bau surga ni terlalu jauh dah mambu baunya, harumnya. Contohnya harum kasturi. Tuan-tuan kalau ada tanam pokok nangka, pokok cemedak, durian sudah barang tentulah. Nongkon ni nikmatan, dikepuk kena pung-pung. Mau ni kan lain. Empuk kalau ditekan. Mambu ni wangi. Kalau cemedak kan. Mambu cemedak agak-agak 1 kilometer mambu apa dah? Orang mambu paling kuat 2 meter, 10 meter si mambu ni lah. Tapi ni 1 kilometer wis orang mambu lah tuan-tuan ya. Minyak wangi dekat dunia pun.
Wanginya tak sama dengan wangi dekat surga. Saya dah cerita dulu tuan-tuan. Saya pergi kuliah macam ni, jumpa kawan saya yang belajar dekat Seriah. Wah, Assalamualaikum. Okey, Ustaz, belajar dengan Seriah. Orang Ustaz. Anu ning kono perang aku balik dhisik. So nek wis aman ya aku balik meneh. Dia pegang botol apa ni, botol minyak wangi, wapik cilik ngono, wapik lah ngono. Oh jaluk sini minyak wangi ni. Koyo lawai botolnya kening Ustaz. Tangannya gue rene, dikasihlah sikit minyak wangi, saya gosok, enggak taruh baju-baju gitu. Wangi betul lah. Sampai kelas tak hilang wanginya, tak hilang bau wanginya tu. Saya buka jubah, tukar pakaian lain nak ngeteh, saya masukkan dalam kereta. Oh, satu kereta wangi lagi tak hilang-hilang. Satu baris kereta saya tu ada baju sangkutan gitu, wangi semua. Kereta saya tak adalah pewangi kereta tu. Macam tuan-tuan keretanya wangi pandan, bau laici. Oh, saya kereta tak ada pewangi. Oh, jadi wangi. Seminggu tak hilang. Baiklah saya tak sangkut bawa balik ke rumah. Kalau balik rumah saya tanggalkan bajunya, saya sangkut dekat baju rumah. Dah baju rumah pula jadi wangi-wangi semua. Banyak soal pula, abang ni minyak wangi kat mana ni, wangi sangat Oh, malah letih nak jawab Baik taruh kat kereta. Wangi betul lah. Jadi saya datang minat nak beli. Bulan depannya jumpa lagi, dia ada lagi. Oh, minyak wangi yang kemarin tukar kaki aku tu ada bawa tak? Tak ada lah Ustaz, tertinggal. Besok belikan aku 2 botol. Berapa ni? Aku kasih 50 lah. Murah aja Ustaz. Habis 50 ni dapat ke tak? Murah aja Ustaz. Berapa harga? Satu botol kalau duit sini 700. 700. 2 botol 1400. Oh, kalau gitu cancel lah. Baik pakai minyak wangi, tengok tu percuma dekat atas tabung. Lagi tak payah bayar. Itu baru wangi. Minyak wangi dekat dunia. Sedangkan besok dekat akhirat, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dalam hadis Nabi rawahu Ibnu Tabrani wa Bazzar, Rasulullah ada bersabda, "Lawim ra'atum min nisa'i ahli jannah asraqat la mala'atil ardu riha miski wala zahaba du'us samsi wal qamar." Kalaulah seorang perempuan daripada wanita ahli surga. Kalau ada seorang perempuan daripada ahli surga, bidadari lah contohnya, daripada ahli surga, menjenguk. Jenguk tahu jenguk? Ibaratnya neng tingkap mana jenguk. Oh, siapa sing teka? Kang Kaci Ahmad jenguk neng tingkap mana? Ini ibaratnya tuan-tuan, ibarat dalam hadis ni, bidadari dekat surga tu jenguk ke dunia, jenguk aja nongol pula nongol lain. Kepalanya jenguk dekat dunia, diceritakan dalam hadis ni apa? Maka bumi ini, seluruh dunia ini akan semerbak wangi dengan bau kasturi, sehingga wanginya itu pudalah cahaya matahari dan bulan. Sebab tu perempuan ni kalau dekat rumah wangi-wangi untuk suami, bukan untuk orang lain. Pergi jemputan biasa-biasa, jangan wangi-wangi, ya. Bedaknya nampak tak apa, wangi jangan wangi. Dekat rumah biar wangi tak apa. Untuk suami tak apa, semerkep sikit, ya. Semerkep tu. Rasulullah bersabda apa? Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nikmat dalam surga terlalu indah yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terlintas dalam hati manusia. Saking indahnya nikmat dalam surga itu. Melainkan kita ketahui daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Diceritakan dalam surga, Rasulullah cerita, terdapat kasturi, tanahnya pun bau wangi. Manakala rumah-rumah dalam surga, plasternya daripada kasturi, rumahnya pun wangi. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, walaupun bau surga itu wangi, ada golongan yang besok tidak bau surga. Ini yang kita kena jaga-jaga. Kalau tak bau surga, baunya pun orang itu sombong. Dengan pangkat pun kadang-kadang boleh jadi sombong. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW daripada riwayat Ahmad, Rasulullah telah bersabda, tuan-tuan, an Uqbata ibni Amir annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin yamutu hina yamutu wa fi qalbihi
misqalu habbatin min khardalin min kibrin tahilla lahul jannah ay yakhriha rihaha wala yaraha. Dari Uqbah bin Amir bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki meninggal, tidaklah seorang laki-laki itu meninggal dunia, dan ketika itu ia meninggal, di dalam hatinya ada terdapat sebesar biji sawi sifat sombong. Biji sawi gede apa raya? Kaya buah kelapa. Mana? Ketimbang kan ya. Cilik mana? Kaya buah selasih. Lebih kurang lah ya. Selasih gede meneh lah tu. Walaupun sifat sombongnya itu sebesar biji sawi, kata Rasulullah, matinya dalam keadaan ada sifat sombong sebesar biji sawi, tidak halal baginya mencium bau surga atau melihatnya. Ya Allah, bau pun tak dapat, melihat pun tak dapat, kerana sifat sombong. Sebab itu tuan-tuan, bagaimana kita nak mengikis sifat sombong? Bagaimana salah satu caranya kita nak mengikis sifat sombong? Macam mana tuan-tuan? Salah satunya rajin-rajin duduk bersama para alim ulama yang mengajak 5 perkara kepada 5. Ya. Sebab tu kena nuntut ilmu lah, kena ada ilmu. Sebab tu terutamanya ilmu fardu ain, ilmu tauhidnya, ilmu fiqahnya, ilmu akhlak dan tasawufnya, supaya tahu mana yang sifat mahmudah, mana sifat yang mazmumah. Alhamdulillah masjid ni buat kelas. Kalau boleh seminggu sekali lagi bagus. Ini dah seminggu sekali lah katnya ya. Bagus. AJK dan jawatankuasa dah tak ditanya dah besok. Tapi kalau tak buat kelas besok ditanya. Oh ni takut pula AJK baru pula dengan contohnya. Kenapa tak buat? Kenapa tak pergi masjid ilmu? Wah, masjid tak ada kelas lah ya Allah. Wah. Oh, jadi jawatan kuasa kena tanya. Tapi kalau jawatan kuasa dah buat, dia orang lunga, selamatlah. Ada jawapan saya dah buat, promosi dah buat, masuk WhatsApp dah buat, hari Jumaat dah bagi tahu, siap lagi jamuannya pun dah tulis. Jamuannya tulis. Kata ustaz saya, kalau pergi majlis ilmu ni, kalau boleh dapat 5. Kalau boleh dapat 5. Kalau tak dapat 5, dapat 2 pun jadilah. Sing loro ki ojo sampai orang entuk. Sing telu nek ana rezeki entuk, nek ora ana yo dak apa. Tapi sing loro ki ojo sampai orang entuk lah, mudah-mudahan entuk. Pertama dapat ilmu. Itu pertama. Yang kedua dapat pahala. Insya-Allah tuan-tuan duduk nyenuk ni, setiap saat dapat pahala, diampunkan dosa. Dosa yang kecil. Itu yang pertama. Kedua tu jangan sampai tak dapat lah. Yang ketiga kalau ada, kalau tak ada pun tak apa, dapat makan. Makan tak ada tak apa. Nombor 4 dapat bungkus. Tapi nampak tadi dari ngangkat bungkusnya ibu-ibu. Kayak tak kono nanang main tu murah dah reti lah. Ibu pasti dapat dekat belakang tu. Wah, tengok juga ibu, dapat ibu, tenang. Contoh nombor 5 ni aku nak cakap ke tak ya. Tapi kata guru saya, cakap je lah. Kalau ada, kalau tak ada tak apa, jangan nagih pula dengan pengurusi. Nombor 5 dapat sampul. Sampul tak semua orang dapat. Ni gurau je lah tuan-tuan. Tapi pertama tadi dapat ilmu, dapat pahala. Jadi nak ngikis pasal rajin duduk ilmu. Terutamanya orang alim yang mengajak 5 perkara. Orang alim ni orang yang berilmu, mengajak 5 perkara, kita belajar dengan dia. Tapi kalau orang alim ni dikatakan alim tapi tak mengajak 5 perkara ni, bercanggah, tak apa, tak pergi tak apa. Pertama, orang alim itu hendaklah, kata Rasulullah, minas saki min ilal yakin. Orang alim ni mengajak manusia, dia belajar dengan dia daripada ragu menjadi yakin. Jangan dia ngajak makin jadi ragu. Wah, susah pula. Saya tak ngajar, saya cakap tadi bual-bual aja. Saya bukan orang alim, tuan-tuan. Orang alim ni daripada ragu menjadi yakin. Saya, tuan-tuan, hadirin hadirat, belum lama lah etok-etok ni macam betul-betul ke tak betul-betul etok-etok lah, tuan-tuan jauh faham lah. Etok-etok
kon bagi motivasi karo bocah-bocah umur 17 tahun arek jigo SPM. Saya bukan konselor. Saya pergi ya. Saya tanya anak-anak, semua solat tak pagi tadi? Semua senyap. Boleh terangkan pada saya bila niat wudu? Wah, anak murid ada 168. Yang jawab betul masa niat wudu 2 orang saja. 166 ke laut. Ada yang kata ketika buka paip, ada yang kata lepas basuh kaki. 2 je yang betul ketika membasuh muka. 2 je betul, lintasan dalam hati. Berapa padu wudu? Jawab 13 yang ramai. Padu wudu ada 6 je. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan hingga ke siku, sunat sebelah kanan, baru sebelah kiri. Nombor 4 menyapu kepala. Nombor 5 membasuh kedua kaki hingga ke buku lari. Yang ke-6 tertib. Itu pun tak boleh. Jadi kalau dia belajar daripada tak tahu kepada tahu, daripada ragu menjadi yakin. Tu. Yang kedua, orang alim tu hendaklah mengajar daripada sombong menjadi orang yang merendah diri. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita ni kalau ada ilmu jangan jadi orang yang sombong. Goda lagi-lagi kalau pandai dalam ilmu agama. Woi, godaannya besar tuan-tuan. Ilmu betulkan ekon, ilmu tak? Ilmu, tapi godanya tak macam orang yang mahir dalam ilmu agama. Godanya besar tuan-tuan. Masuk YouTube aja, wah, dah masuk ribu-ribu. Jalan dah mula lain. Tanya Kamal, tanya, aku bukan Kamal, Ustaz YouTube. Contoh, goda tu ni contoh. Godanya besar. Ya, jangan jadi orang sombong. Sebab kalau kita belajar, sepatutnya makin jadi orang yang tawaduk, jangan menjadi orang yang bangga diri banyak sombong. Sebab tuan-tuan hadirin hadirat, ada satu kisah. Cerita ni tuan-tuan dah dengar belum? Tak apalah, saya terangkan lagi lah. Seorang ulama namanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Dah azan belum? Belum ya, nanti beritahu. Seorang ulama namanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani, seorang ulama yang terkenal dekat Mesir ketika dulu. Di samping dia belajar, dia mengajar. Ketika dia mengajar, anak muridnya ramai. Ini dah ramai ya, tapi itu lagi ramai. Oh, dekat-dekat. Dia tak macam orang macam tanam buat getah kan jaraknya. Oh, rapat tenang ni. Oh, rapat-rapat. Satu masa dah habis majlis ilmu, dia nak balik, dah mengi. Nak pakai kasut. Sekali nak pakai kasut, dia ternampak orang tua susun kasut. Kan ada orang tua kan ada susun kasut gitu ya. Kalau dekat Mekah dia tak tahu kan. Susun kasut gitu. Terdetik dalam hati Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni, seorang ulama yang terkenal, terdetik dekat hati dia. Dia cakap apa? Dia bukan cakap, dalam hati. Manakah mungkin orang tua ini penyusun kasut waliullah, kekasih Allah? Dia macam memandang rendah lah pada orang tua ni, menyusun kasut aja. Adakah dia kekasih Allah? Sebab itu tuan-tuan, waliullah ni Allah Ta'ala sembunyikan. Allah Ta'ala tak bagi tahu. Mungkin dalam masjid ni ada waliullah ni, kita tak tahu. Supaya apa? Allah Ta'ala sembunyikan waliullah, supaya kita jangan memandang rendah, pandang hina pada orang. Supaya kita jangan sombong. Apabila dia balik, si Abdul Wahab Sya'rani sampai rumah, isterinya kok wis dandanan, wayu melak-melit ngono. Melak-melit tu, melak-melit. Melak-melit kayak wangi ngono lah, serang mambune. Ibaratnya kaya ngono lah. Maka si Abdul Wahab ni kepengin nak sama dengan istrinya. Salah tak? Ya tak salah orang istrinya. Minta maaf lah di cerita ni, Ustaz ni cerita apa? Memang betul ceritanya macam tu. Kata istrinya, boleh bang, tapi dengan syarat abang kena jadi kuda dulu. Oh, istrinya nak bermanja-manja, suaminya suruh jadi kuda. Dia nak naik atas suaminya, macam musang menjanggut. Kan ada cerita musang menjanggut, ada tak? Tapi musang menjanggut tu, yang jadi kuda musang. Apa tu? Yang jadi kuda siapa tu? Yang naik tu istrinya ke bukan?
Bukan isteri panglima, itu salah, jangan. Jangan dia naik dengan ibu IT bukan isinya. Oi, salah. Ini yang naik tuan-tuan istrinya. Jadi Syekh Abdul Wahab ni jadi kuda, isinya nengkreng nungdur. Dah naik kuda barulah bersama dengan istrinya. Letih apa tak? Ya letih. Wis jadi kuda dikerjani meneh. Letih. Sekali letih terturun. Sekali sadar wis arek subuh. Jores gak kono. Wis arek azan. Makmum wis ngenteni kok. Jadi si Abdul Wasara ni pun nggo baju turun terus lunga ndi? Lunga masjid. Lunga masjid arek tanggal ke kasut TV kok jumpa meneh kepetuk orang tua yang susul kasut tadi. Yang dia kata, manakah mungkin orang tua ni kekasih Allah, kan gitu. Oh. Dah insya. Sampai kasut tanggal ya. Nanti sambung lagi. Azan dulu. Belum? Belum ya? Belum lagi adik Li. Tahu lagi. Pasal dah diberi tanda tadi saya berhenti. Apabila dia nak tanggalkan kasut nak naik masjid tadi, jumpa orang tua tu tadi. Orang tua tu cakap apa? Manakah mungkin seorang ulama yang masyhur terlupa mandi junub? Tak terperanjat ke tuan-tuan? Agak-agak orang tua tu sekodek ke? Macam mana dia tahu malam tadi dia bercampur dengan isinya? Sedangkan yang tahu dia dengan isinya. Macam mana orang tua tadi ni yang dikata, manakah mungkin orang tua ni waliullah, dia boleh tahu? Bermakna orang tua ni bukan sembarangan orang. Orang yang alim lagi warak. Lalu kata Syekh Ali kata apa ni, Syekh Abdul Wasar ni, wahai tuan, sudi tak kamu menerima aku sebagai anak muridmu? Sebenarnya orang tua tu yang susun kasut seorang ulama yang terkenal, namanya Syekh Ali Al-Khawas. Kata Syekh Ali Al-Khawas, boleh kau jadi anak muridku dengan syarat kau buang semua kitab-kitab yang kamu karang. Kau tinggalkan, buat sementara ini tinggalkan anak murid kamu. Kenapa suruh buang dulu kitab-kitab tu? Untuk mendidik si Abdul Wahab Sa'ran ini dapat mengikis sifat sombong dalam dirinya. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, orang alim ni mengajak manusia daripada daripada sombong menjadi tawaduk. Orang alim seterusnya, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, daripada permusuhan menjadi bersatu padu. Orang alim hendaklah mengajak manusia daripada riak menjadi ikhlas. Orang alim hendaklah mengajak manusia cinta kepada dunia supaya menjadi orang yang zuhud. Jadi azan dulu tuan-tuan. Nanti kita bersambung lagi. Sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah, La haula. hayya 'alal shalah,
حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salati qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa salawatan aliyah rafiyah. Wa ma'asum maqam mahmudan allazi wa'adta innaka latuliful mi'ad. Allahumma fil li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tadi sombong, ya. Elakkan daripada sifat sombong dalam diri kita, dalam hati kita, walaupun sebesar biji sawi. Yang keduanya, golongan yang tak bau surga. Ini terutamanya pada kaum wanita, kaum ibu-ibu. Golongan yang kedua yang tak bau surga, wanita yang minta cerai tanpa alasan, yang munasabah. Kalau alasan yang munasabah tak apa. Tapi kalau alasannya tidak munasabah, ceraikan kita. Abang tak makan sama malam ini. Tadi janji nak makan sama lepas isyak. Tiba-tiba abang pergi ngeteh makan asam pedas ikan jenaha. Kita tunggu sampai pukul 11. Kita nak cerai juga malam ini. Munasabah ke tak? Oh, tak munasabah. Ada peristiwa berlaku tu. Tengah makan, suaminya kentut, minta cerai. Dulu saya cerita, seorang patut tadi. Kerana apa tuan-tuan? Walaupun cerai ini dibenarkan, tapi dibenci oleh Allah. Abghadul halal ilallahi azza wa jalla at-talaq. Perkara yang halal tapi dibenci, yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Riwayat Abu Daud 2178. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, wanita yang minta cerai tanpa alasan yang munasabah, di antara golongan yang besok di akhirat kelak tak bau surga. Sebagaimana dalam hadis Nabi ada menyatakan, ayyuma imra'atis sa'alat zawjaha talaq min khairi ma ba'si fa haramun 'alaiha rahihatul jannah. Riwayat Tirmizi, Abu Daud wa Ibnu Majah dan Ahmad, hadis sahih. Sesiapa pun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan yang munasabah, maka bau surganya haram baginya. Tapi kalau alasan yang munasabah tuan-tuan, suaminya gagal menyediakan hak isteri seperti nafkah zahir, nafkah batin tak ditunaikan tuan-tuan, ngomahi tidak, ngingoni tidak, ngeloni tidak, ngayemi tidak, ngayomi pun tidak. Contoh, sediakan rumah pun tidak, makan minum golek dewek. Bodoh wong ngono, ya. Ngeloni pun ora, nafkah batin pun ora DKI. Ono lanang suka karo lanang. Karo wedoke ora gelem, kan pelik. Lanang-lanang tu. Nah, homoseksual ada. Isinya tak disentuh daripada sejak dia nikah. Ada. Nah, itu boleh minta penceraian. Itu pun dah sisi kaunseling dulu semualah. Ada perkara tersebut. Ngayemi tidak, asyik-asyik diseneni, ditempelengi, ya, tanpa sebab dipukul dan sebagainya. Kok ngayomi lagi, beri pendidikan lagi tidak. Itu tak apa, yang munasabah. Ataupun suaminya memukulnya tanpa sebab yang sah, ataupun ditinggalkan suami lebih daripada 6 bulan orang balik-balik. Nah, mana beritanya tak dibagi tahu. Ada sebab-sebab munasabah, tak apa. Tapi kalau tak munasabah, ya, dia minta cerai, maka di antara golongan besok yang tak bau surga. Sedangkan orang perempuan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
orang perempuan ini kalau jaga 4 perkara, insya-Allah boleh masuk surga. Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'. Ya, jaga 4 perkara. Jika seorang isteri itu lakukan 4 perkara tadi, solat 5 waktu dia tak tinggal, melainkan ketika uzur, puasa bulan Ramadan dia tak tinggal, memelihara kehormatannya. Sebab tu saya orang cakap orang perempuan ni kena jaga apa? Bakti, hati-hati, gemati, gemi, ules asi. Tu jangan tinggal. Yang perempuan tadi ngomahi, ngengoni, ngeloni, ngayomi. Perempuan bakti, hati-hati, gemati, gemi, ules asi. Bakti orang perempuan kena patuh setia pada lelaki. Selagi suami itu perintah yang benar, kena patuh. Sebab tu Rasulullah suruh jaga 4. Solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga maruah, taat pada suami. Masuklah mana-mana pintu surga yang kamu nak. Betul? Bakti maksudnya taat pada suami. Bakti hati-hati, berwaspada, menjaga kehormatan. Gemati, prihatin pada suami dan keluarga. Gemi, sama-sama menjaga ekonomi keluarga. Ules asi, hendaklah kasih sayang pada suami dan pada keluarga. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebab itu dalam hadis ada menyatakan, tuan-tuan, ada 3 golongan, tuan-tuan, kata Rasulullah. Salah satun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim sibra. Hadis riwayat Ibnu Majah 311 jilid yang pertama. Apa kata Rasulullah? Ada 3 golongan orang yang solat, tapi solatnya tak diangkat di atas kepala walaupun sejengkal. Solatnya sah, tapi amalannya tak diangkat oleh Allah walaupun sejengkal daripada kepalanya. Nak cerita hadis tu panjang, tuan-tuan. Amalan solatnya tak terangkat walaupun sejengkal daripada kepalanya. Solatnya sah, tapi tak diterima oleh Allah. Siapa dia? Di antaranya 3 golongan dalam hadis ini. Pertama, rajulun kauman wahum lahu karihun. Seorang yang mengimami suatu kaum, padahal kaumnya itu benci kepadanya. Imam yang dibenci oleh jemaahnya. Bukan imam sini jempol-jempol. Ini imam kat kutub utara yang tak ada orang. Nombor 2, yang siapa solatnya tak diterima. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahid. Seorang wanita yang dia tidur sementara suaminya marah kepadanya. Ingat, solatnya sah, suaminya murka terhadapnya. Solatnya takut tak diterima oleh Allah. Pukul 2 pagi, makmu tangi makmu, penggangnya kok loro kabeh nyaknu ni makmu. Urutilah makmu. Suaminya minta tolong urut. Isinya pun bangun. Monco sitik-sitik urut duit okeh. Apa dikawin mati? Ono duit urut lah, neng sepa ke apa? Namun ini kan jamingan ngono, diurut ngono. Pokok loro kok aku ngurut, wis ora aku. Jika wuduk, sembayang lagi dapat pahala. Isinya tak biarkan aja, minta urut. Dia ambil sembayang sunat tahajud 8 rakaat. Padan moga-moga. Sembayangnya sah dah. Sah. Suaminya merengkel aja. Sampai hati aku rapi meneh rati. Merengkel lebih marah tu. Sembayangnya sah dah. Tapi suaminya marah terhadapnya, murka, solatnya walaupun sah tapi tak diterima oleh Allah. Apa salahnya di mak-mak ngono? Kene sing loro bang ya, kene kan marem ngono. Minyak iwak dakam di, minyak uyu kene diurut ngono, tarik ngono. Bang, wis tak urut ke yo. Jaluk izin aku ora sembayang tak doake ben abang keris waras. Lu lah bang, lumayan lu. Nah, dapat 2 pahala ngurut 1, pahala ngurutkan apa? Menggembirakan hati suami, sembayang lagi. Oh, pahalanya banyak ibu-ibu. Boleh ibu-ibu? Wah, ada can malam nanti tes. Betul. Nak kahwin lagi pun tak jadi lah ibu-ibu. Kalau macam tu. Agaknya lah. Agaknya. Okey, yang ketiga, dah lari tajuk pula ni. Siapakah yang solatnya tak terima? Yang ketiga, wa akhwani mutasariman. Ni ingat ni. 2 orang saudara yang berteragah, tak tegur siapa. Lebih daripada 3 hari.
Bergaduh dengan jiran. Lebih daripada 3 hari sampai sebulan. Takut solatnya sah, tapi takut tak diterima oleh Allah kerana bertelagah. Lagi-lagi daripada pilihan raya tahun lepas sampai pilihan raya semalam tak bertegur siapa. Berapa lama tu. Takut solatnya tak diterima oleh Allah. Betul lah dalam hadis ni. Sebab itu kalau kita mendamaikan orang bertelagah ni, pahalanya di antara pahala yang begitu besar. Okey. Sikit lagi. Golongan yang ketiga, siapakah besok yang tak bau surga? Iaitu saya sentuh berkenaan yang ketiganya, iaitu orang yang mencari ilmu akhirat untuk tujuan duniawi. Jangan kita menuntut ilmu kerana tujuan duniawi, kepentingan dunia. Tetapi kita menuntut ilmu adalah untuk mencari keredaan Allah. Dalam hadis Nabi ada menyatakan, in ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah yagni rihaha. Riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, lagi-lagi ilmu akhirat, ilmu agama, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maksudnya menuntut ilmu kerana mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapat bau surga. Lagi-lagi yang cakap ni tuan-tuan. Cakap nampak ilmu. Contoh, ingatkan diri saya. Supaya dipandang orang aku ni hebatlah bercakap. Mengalahkan ustaz dekat TV. Contoh, jangan. Tu dugaan semua tu. Haji nak kasih berapa? 100 lebih. Minta maaf lah. Saya ada pangsen malam ni. Ada talim. Padahal yang tahu 1000. Contoh, jangan semata-mata kerana duit. Itu dugaan orang yang mengajar. Dugaan orang yang belajar pun ada dugaannya tuan-tuan. Lagi dia lagi alim, lagi besar dia punya pangkat setan yang goda tu. Setan yang goda tu lagi besar tuan-tuan. Lagi besar. Kadang-kadang malam-malam telefon. Ni yang mengajar. Ustaz, pukul 1 malam telefon. Ustaz, tak boleh tidur lah ustaz. Banyak gangguan lah ustaz. Saya telefon ustaz baru tenang hati. Telefon ustaz baru tenang hati, baru boleh nak tidur. Itu sebenarnya bukan nak goda orang tu sebenarnya. Nak goda ustaz tu kuat ke tak? Iman je macam-macam tuan-tuan. Jadi sebab itu dalam kitab Ta'lim Al-Mutalib Tariqut Taqdum, kita belajar ni, kata Rasulullah, saya kali pengajarannya, ada 3 perkara ni kita ambil berat. Pertama, niatnya kita belajar jangan nak menandingi para alim ulama. Nak nandingi siapa yang hebat. Sebab tu ada orang yang baru belajar daripada luar negara balik, dia buruk-burukkan ulama-ulama terdahulu. Ulama dulu Imam Syafi'i ni tak betul. Ada tak? Ada. Imam Ghazali tak betul. Ingatnya Imam Syafi'i itu Wak Syafi'i sebelah kampung ke? Kalau tengok sejarah riwayatnya hidup, jauh lah. Jauh. Jangan niat belajar nak menandingi para alim ulama, jangan. Yang kedua, kita belajar jangan niatnya nak menunjukkan hebat atas orang yang jahil. Memang kita kena dakwah, dia suruh belajar, tapi kena kaedahnya. Jangan tuan-tuan nanti balik nampak orang kat warung, nampak beli burger. Hai, Mat, beli burger? Ya. Saya nak tanya, apa perkara buat 4 dapat 6 dalam kitab Zubdatun? Cuba bagi tahu saya. Orang tu nak beli burger. Dia tanya dalam kitab Zubdatun, Rasulullah kata buat 4 dapat 6. Terangkan pada saya. Manalah dia dapat? Tak dapat. Itulah tengok anak baru balik daripada taman-taman syurga. 4 perkara itu buatnya. Perkara itu solat berjemaah, duduk majlis ilmu, dengar ayat Quran, amalkan ilmu yang dipelajari. Dapat 6. Pertama, rezeki yang halal. Kedua, terselamat daripada azab kubur. Yang ketiga, dapat catatan amal sebelah kanan. Yang keempat, titian sirat selaju kilat menyambar. Yang kelima, besok dibangkitkan bersama para nabi, para rasul. Yang keenam, dibinakan sebuah istana dalam surga
Ada berapa pintu? Dapat? Tak dapat kan? Ana boleh dapat 40 buah pintu, arbauna baban. Oh. Memang betul dia dakwah, tapi kaedahnya tu tak betul. Niatnya nak menandingi, nak juga hebat atas orang yang jahil. Jangan. Takut nanti tak bau surga. Yang ketiga, nasihatkan apa? Jangan memilih-milih dalam menuntut ilmu agama terutamanya. Asalkan orang alim tu mengajar yang benar, berlandaskan Al-Quran dan hadis, ijma' ulama ataupun qiyas, pergilah belajar. Jangan suka milih-milih. Sabtu malam, ustaz CCTV, baca ngajar macam baca kitab. Orang yang sombong tidak bisa masuk surga, juga tidak bisa mencium bau surga. Bahkan sekalipun kesombongannya yang sangat kecil sebesar biji zarah. Ngantuk betul lah. Nak bawa kuih, nak buat biji kuaci tak patut pula dalam masjid. Tak pergilah. Malam besok Ustaz King, lagi tak payah Ustaz Jawa, tak apa cakap terabu bahasa. Tak payah pergilah. Malam besok Ustaz TV. Ustaz TV. Kan pernah seorang ulama namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama yang geledekan. Dia lepas sembahyang maghrib tu tiba-tiba untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, minta tolong bagikan ni. Tak tolong. Cukup tak ni? Kalau tak cukup ni bagi taufik. Okey, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, InsyaAllah yang ni saya akan sambung. Saya terangkan baru 3 je tadi. Sebenarnya dia ada 10 golongan yang besok tak bau surga. Ini saya ada bagi catatan. Saya nak bagi bungkusan tak mampu tuan-tuan. Jadi saya bagi kertas saja tuan-tuan. Nak bagi sampul pun macam tak mampu. Saya bagi kertas saja. Jadi kertas ni tuan-tuan, bolehlah tuan-tuan amal. Setidak-tidaknya saya pun dapat tempiasnya juga, iaitu saya ambil dalam amalan ini dalam kitab Amalan Para Salafus Soleh, amalan orang-orang yang soleh. Saya ijazahkan ilmu ini dengan tuan-tuan. Semoga tuan-tuan dapat menerimanya. Yang mana tuan-tuan, tahlil khusus ini tuan-tuan amalkanlah sebanyak 3 atau 4 kali selepas solat fardu. 3 atau 4 kali selepas sembahyang fardu. Tak panjang tuan-tuan, Tak rasa tuan-tuan pun dah amal lah ni tuan-tuan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baca 3 kali atau 4 kali selepas solat fardu. Maknanya tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Pahala bacaannya pada setiap sebanyak kedipan mata dan nafas, sebanyak mana luasnya ilmu Allah. Sekali membacanya menyamai 72,000 kali membaca tahlil la ilaha illallah. Tuan-tuan sayang tak, cinta tak pada Allah? Kalau cinta kepada Allah, kasih pada Allah, di antara zikir yang tuan-tuan kena amalkan setiap hari, banyakkan baca la ilaha illallah. Kalau dapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 jam kalau boleh, banyakkan tu. Kalau kita sayang, cinta kita pada Allah. Kalau kita cinta pada Rasulullah, banyakkan zikir apa? Banyakkan baca selawat. Tak dapat selawat panjang, selawat pendek jadilah. Tapi jangan cakap selawat panjang, selawat pendek, selawat. Bukan gitu. Selawat panjang contohnya selawat Ibrahimiyah ke. Baca selawat pendek pun tak apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, selawat Jibril contohnya. Sayang pada Rasulullah, banyakkan selawat. Sayang pada ibu bapa, banyakkan zikir apa? Allahumma filli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira, ataupun astaghfirullahalazim li wali walidayya. Sayang pada diri sendiri, banyakkan apa?
banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan kalau baca ni, di antara kelebihannya, sekali membacanya menyamai 72,000 kali membaca tahlil la ilaha illallah. Kerana hitungan turun naik nafas manusia setiap hari 24 jam, 24,000 kali. Kata ulama ni, kita menyedut nafas 24 jam, normal, kata dia, sebanyak 24,000 kali. Tuan-tuan pernah kira tak tarik nafas? 1, 2, pernah kira 24 jam? Kalau kira pun dah tak sama lah tuan-tuan. Dah tarik nafas tu masa dah tak sama. Dan kedipan mata. Tuan-tuan pernah kira tak kedipan mata 24 jam? Oh, lagi tak ada masa nak kira tuan-tuan. Sebanyak 48,000 kali. Ini kata As-Sayyid Al-Imam Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahu ta'ala telah menyebutkan faedahnya sebegitu dengan sanadnya kepada As-Syekh Al-Qub Abi Al-Hasan As-Sazili. Dinukilkan daripada kitab Minhalu Al-Ilah karangan Al-Habib Salim bin Habiz rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahanlah dapat amalkannya. Mudah-mudahan ia menjadi suatu memberi kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya muqallibal qulub sabitna qalbina ala dinika wa ta'atik. Allahumma ati Muhammadanin wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina sarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa aminus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi